katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum walah. Minta maaf tuan-tuan, ada Salih Aisyah Muhammad gangguan internet tadi. Saya cuba untuk masuk balik tapi tak dapat. Alhamdulillah. Dan saya dapat akses internet balik tadi. Alhamdulillah dalam perjalanan ni kan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan kita sebaiknya insyaAllah. Salih Aisyah Muhammad. Dan kita nak masuk kepada perbincangan kita pada malam ni, iaitulah berkaitan dengan mukjizat Nabi SAW. Saya nak bawa kepada satu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kisah yang berlaku pada Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada seorang sahabat dalam satu peperangan. Kisah ini tercatat dalam Sirah Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq. Salli ala Sayyidina Muhammad. Pada perang Badar, pedang Uqasyah bin Mishhan, salli ala Sayyidina Muhammad, patah. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu jizlan min khatabin. Faqala qatil bihadha ya Uqasyah. Falamma akhadahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hazzahu fa'ada sayfan fi yadi tawil qamih syadidal matni abyadul hadidah. Subhanallah. Dalam peperangan Badar, perang Badar ni berlaku sallallahu pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Kita pun tahu kisah perang Badar Al-Kubra ni kan. Para sahabat Nabi SAW pergi untuk berhadapan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentera-tentera daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad daripada Makkah. Kisahnya apabila tentera-tentera Islam ni ataupun rombongan Islam ni dipimpin oleh Nabi SAW, bukannya berajak nak pergi perang pun, mereka nak pergi halang sebab ataupun menyekat rombongan dagang Abu Sufyan bin Harb yang balik daripada Syam, yang modal-modal daripada perniagaan tersebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah merupakan harta-harta rampasan sallallahu alaihi wasallam milik orang Islam yang keluar berhijrah. Nabi SAW tak plan untuk perang pun dalam peperangan tersebut. Tetapi Abu Sufyan bin Harb ni berjaya dan dapat maklumat tentang bagaimana orang-orang Islam nak sekat mereka. Lalu dia berjaya untuk melarikan diri ikut kepada arah yang berbeza dan menyampaikan maklumat kepada tentera daripada orang-orang di Makkah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad kata mereka telah diserang. Lalu orang-orang di Makkah berjaya menghimpunkan hampir 1,000 orang sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pertembungan ini berlaku di Badar. Orang Islam ada sekitar 313 orang yang tak ada persiapan pun untuk perang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka ada di kalangan mereka yang bawa kayu-kayu saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bawa kayu, bawa pelepah tamar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, tak ada yang bawa pedang lah, sikit-sikit gitulah. Antara yang bawa pedang ialah nama dia Uqasyah. Uqasyah bin Mishhan. Dia bawa pedang. Tapi dalam peperangan tersebut pedang dia patah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila pedang patah, pilah dia subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad berjumpa dengan Nabi SAW nak mengadu pedang dia patah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka fa'ata Rasulullah SAW, dia pun datang jumpa Nabi SAW. Fa'atahu jizlan min khatabin. Maka apa Nabi SAW buat tuan-tuan? Nabi SAW bagi sebatang kayu bakar. Kayu api. Bagi kayu api dekat dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan waktu bagi kayu api itu, kata Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, qatil bihadha ya Uqasyah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu pi bunuh mereka, pi guna yang ni, pi perang mereka dengan guna benda ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah Rabbi tuan-tuan.
waktu Ukasyah ambil saja kayu bakar tadi ni, sallallahu alaihi wasallam, pakai tu je roh, tak cabut. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila Ukasyah ambil saja benda tu daripada kayu tu daripada tangan Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, dan Masya Allah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia menghayunkan kayu tersebut, tiba-tiba kayu bakar tersebut berubah menjadi pedang panjang keras besi berwarna putih. Allahu Rabbi tuan-tuan. Pedang itu tetap ada bersama dengan Ukasyah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan dia gunakan untuk setiap peperangan yang dia laluinya sehinggalah dia mati terbunuh pada zaman kemurtadan ketika era zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, itu salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Uqasyah bin Mishhan ni dia merupakan salah seorang daripada Ahlul Badar, dan salli ala sayyidina Muhammad pada zaman kekhilafahan kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, banyak berlaku kes-kes murtad salli ala Muhammad, dan di antara yang murtad ialah daripada kalangan tokoh-tokoh bangsawan, dan lebih daripada itu salli ala Muhammad, mereka turut mengancam keselamatan negara. Maka Khalifah Abu Bakar melancarkan ekspedisi ketenteraan untuk menghapuskan golongan pemberontak murtad ini. Dan pada zaman Khalifah Abu Bakar inilah sallallahu alaihi wasallam Ukasyah meninggal dunia. Macam mana nak heja nama dia Ukasyah ni? Ain kaf alif. Ain kaf alif. Dekat atas kaf itu ada syaddah. Ukasyah. 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 Shim ta marbutah. Ukasyah. Itu sebutan dia yang tepat. Nama dia Ukasyah. Jadi yang pertamanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, mukjizat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kita dapat baca pada hari ini, iaitulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kayu pedang berubah menjadi salli ala Muhammad, kayu bakar berubah menjadi pedang yang tajam. Itu yang pertama. Yang keduanya kita nak tengok pula tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muka surat 105. Tuan-tuan yang ada buku saya ni, 105. Mari kita tengok pula kisah yang berlaku ni. Kisah hebat ni, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasihlah sahabat-sahabat. Tadi kita ada lebih kurang 107 orang kan. Ni dah tinggal 32 orang sebab terputus, jadi tak apalah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Nampak macam mana tuan-tuan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita Allahumma salli ala dalam perjalanan ni, dan saya pun dah masuk balik ke Melaka dah ni. Masuk balik ke Melaka dah, alhamdulillah rabbil alamin. Saya sebab hujan pun dah berhenti. Mudah-mudahan selepas ayat yang masuk ke rumah saya pun dah keluar balik dah. Mudah-mudahan. Terima kasihlah pada tuan-tuan semua yang berdoa, selepas yang tolong mendoakan kami di Melaka ni yang diuji dengan banjir. Selepas Sayyidina Muhammad. Selepas tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok pula mukjizat Nabi SAW terkait dengan binatang. Mukjizat yang ke-9. Kisah bagaimana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kijang memohon dilepaskan untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menyusukan anak-anaknya. Saya menggunakan kitab ni, buku ni. Buku Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ad-Dalilul Mubin fi Mu'jizati Khairil Mursalin. Menelusuri kisah-kisah luar biasa Nabi Muhammad SAW yang menjadi bukti risalah kerasulannya. Sallallahu alaihi wasallam, ad-dalil mubin, dalil-dalil yang jelas fi mu'jizati khairil mursalin, pada mukjizat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khairil mursalin, sebaik-baik rasul, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Susunan siapa? Susunan Ustaz Jafri, Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi, saya punya tu. Baik, dah salli ala sayyidina Muhammad. Baik, daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi sakatil Madinah. Famararna salli ala sayyidina Muhammad bi khiba'i a'rabiyyin
fa idza tabyatun mashdudatun ila khibai. Kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia suruh pergi mana? Rauh tak pakai wis Oh, turun naik kata. Aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan di luar kota Madinah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami melalui satu khemah orang Arabi. Ada seekor kijang terikat di tiang khemah. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Zaid bin Arqam ni dia cerita dia duduk jalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di luar pada kota Madinah. Dalam perjalanan tu, sallallahu alaihi wasallam, kami berjumpa dengan satu khemah milik orang Arabi. Orang Arabi ni orang kita orang asli lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang asli. Orang asli Padang Pasiak lah. Dia apa jenis sallallahu alaihi Muhammad duduk sallallahu alaihi Muhammad macam orang-orang Arab Badui lah. Panggil orang Arabi. Lalu waktu Nabi SAW sampai dekat khemah tu, kata Nabi SAW, Allahumma salli alaihi wasallam, kata Zaid bin Arqam, kami nampak ada seekor kijang yang terikat, Allahumma salli alaihi wasallam, di khemah Arabi tersebut. Lalu subhanallah sallallahu alaihi wasallam faqalat, tiba-tiba kijang itu bercakap dekat Nabi SAW. Dia berkata, sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadzal Arabiyya istadani wa li khishfani fil bariyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa qad taqadda'a labanu fi akhlafi fala huwa sallallahu alaihi wasallam Muhammad fala huwa yadhbahani fa astarihu wala yada'ani fa arji'u ila khishfayya fil bariyah. Dia kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pandai kijang tu bercakap dengan Nabi SAW. Cakap tu bahasa orang Arab fasih. Arab tak pakai wis Oh ya ke? Oh saya bagi apa ni tak pitu aja. Oh saya cuma nak kena ceramah, nak kena bagi wis juga ni. Baik Allah Subhanahu. Jadi subhanallah Subhanahu macam mana? Berhentilah kot tepi jalan. Baik Allah Subhanahu. Kata kijang tu kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang Arabi ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia ni berjaya menangkap aku ni. Dia berjaya untuk memburuku. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sedangkan aku ni, kata dia, ada 2 ekor anak di padang rumput sana. Sekarang ni sudah sampai waktunya untuk aku menyusu, kata dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia tidak menyembelihku hingga aku mati dan tidak pula melepaskan aku hingga aku kembali kepada anak-anakku di padang rumput. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mengadulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mengadulah kijang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kena tangkap. Arabi ni tangkap aku. Tak apalah tuan-tuan, memang sallallahu alaihi wasallam kijang tu ditangkap pun untuk sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk dimakan. Jadi sebab dia tak mengadu pun, kata dia kena tangkap. Yang dia mengadu dekat Nabi SAW tu sebab dia kata dia ni ada anak 2 ekor yang duduk dekat padang rumput tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang tangkap aku ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang Arabi ni, dia sembelih aku pun dak. Kalau dia nak makan, dia sembelih aku. Kalau dia nak, kalau dia nak lepas, dia lepaslah aku. Tapi ni sembelih pun dak, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak apa ni? Terus. Sembelih pun dak, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas pun dak. Sedangkan aku ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 2 ekor anak aku yang duduk di padang rumput, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sudah sampai dah waktu untuk aku menyusu. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in taraktuki tirja'ina. Dia kata, seandainya aku melepaskan kamu, kata dia, sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu akan kembali?
Rauh tak tahu jalan tak apalah, Rauh berhenti dekat apa ni, dekat ni, tepi jalan ni. Ha? Apa dia? Oh, itulah, tapi tak ni dah tak tahu jalan nak macam mana. Okey. Minta maaf tuan, berkomunikasi sekejap. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW pun tanya dekat dia, kalau aku melepaskan kamu, apakah kamu akan kembali, kata dia. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku lepas kamu ni, kamu nak patah balik tak jumpa aku? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu sallallahu alaihi wasallam kata dia, ya, kalau tidak, nescaya Allah akan menyiksaku seperti tersiksanya unta yang akan melahirkan. Lalu Rasulullah SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melepaskannya. Tidak menunggu lama, kijang itu kembali sambil mengunyah-ngunyah. Rasulullah SAW kembali mengikatnya di tiang khemah. Dia kata, kalaulah engkau melepaskan aku, salli ala sayyidina Muhammad, aku akan balik untuk menyusu ni. Nak balik ni sekadar untuk menyusu je. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu tak balik macam mana? Allah akan menyiksaku, kata dia, salli ala sayyidina Muhammad, sebagaimana tersiksanya unta yang nak melahirkan. Dia minta lepas ni, salli ala sayyidina Muhammad, dengan nama Allah SWT ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW melepaskan dia tu pun sebab janji dia, salli ala sayyidina Muhammad, dengan nama Allah SWT. Maka tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW tunggu dia. Nabi SAW tunggu untuk dia balik. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan tak berapa lama kijang tu pun balik dalam keadaan mulut dia sedang mengunyah-ngunyah, dan Nabi SAW pun ikat balik dia kat tiang kemah tersebut. Lalu subhanallah, selepas daripada tu, salli ala sayyidina Muhammad, wa aqbala al-a'rabi wa ma'ahu khirbatun. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atiba'uniha kata Nabi SAW kepada dia, salli ala sayyidina Muhammad, qala hiya laka ya Rasulullah. Fa'atlaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang Arabi tu balik, mai nampak dia duk pegang satu bekas yang terbuat daripada kulit. Lalu Rasulullah SAW pun tanya dekat dia, mau tak engkau menjualkan kijang ini kepadaku? Dia kata, sallallahu alaihi, mau tak jual kijang ni dekat aku? Nabi SAW kesian dekat kijang tu. Kata kat Arabi tu, boleh tak jual kijang ni dekat aku? Lalu sallallahu alaihi wasallam dia kata, sallallahu alaihi wasallam, kijang ini milik kamu wahai Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW pun melepaskannya. Subhanallah. Tuan-tuan, mari kita tengok apa pengajaran kita boleh ambil daripada kisah ni. Yang pertamanya, tuan-tuan, sifat pengasihnya Nabi SAW. Sifat pengasihnya Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun terhadap binatang. Nabi SAW lalu jumpa kijang tu, ya Allah, Rabbi, kijang tu boleh bercakap, mengadu dekat Nabi SAW. Ya, ada 2 ekor anak saya ni, tengah lapar ni. Sallallahu alaihi wasallam, boleh tak lepaskan saya? Nabi SAW tak boleh nak simply lepas. Pasal apa? Pasal subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal kijang tu bukan milik Nabi SAW. Kijang itu ditahan oleh Arabi tu. Dan kijang itu merupakan milik Arabi tersebut. Kalau nak lepas, nak kena minta izin tuan dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi Nabi SAW bukan tuan dia. Lepas tu Nabi SAW nak lepas boleh. Dia bersumpah dan berjanji dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok macam mana kekuatan janji sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kijang tu mai balik pasal apa? Pasal janji dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau janji guna nama Allah lagi tak apa. Kalau janji dengan nama Allah lagi tak tunai. InsyaAllah saya pi guna insyaAllah. Pakai tak pi dah kalau guna insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Dan berkat menggunakan nama Allah tu, kijang tu mai balik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan orang Arabi tu pun dia kata subhanallah, dia tahan kijang tu pun memang dia siaplah hati dia dah. Kalaulah apa-apa binatang yang lekat pada dia punya jaring ni ataupun dia punya Allahumma salli dia panggil apa, jerat dia tu, sallallahu alaihi wasallam, memang dia niat dah untuk bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam minta saja nak beli,
Oh, tak belilah. Memang saya nak bagi dekat kamu. Dapat kat Nabi SAW. Nabi SAW melepaskan binatang tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, mari kita tengok pula kisah yang berikut dia. Subhanallah, saya semak tuan-tuan. Kisah kesaksian seekor dhab terhadap kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kisah ni menarik tuan-tuan. Allah SWT. Kisah ni menarik. Tuan-tuan yang ada buku, tuan-tuan buka muka surat 116. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Kisah diceritakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya katanya saya semat sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW berada dalam sebuah majlis pernikahan salah seorang sahabat baginda. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Nak ambil? Ada cerah kot. Okey kot. Boleh lah. Boleh tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Satu hari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya duk pakai tu flashlight, torchlight, handphone Rauf. Tu yang dia tak boleh nak pakai Waze. Kan dia tak boleh nak pakai Waze kat dia. Kelang kabut kami hari ni. Mana dia pakai Waze, lepas tu saya duk pakai dia punya torchlight dia. Mujahadah betul nak ceramah malam ni. Subhanallah tuan. Jadi Allah Muhammad nak masuk ke restoran dia nak pergi beli makan, Zat kesian kat dia, lapar. So lihat Muhammad nak kena pakai scan pula, kena ambil tu. Macam lah tuan-tuan hari ni Allah bagi Salih Muhammad semua nak tengok kita ni nak bersungguh ke tak bersungguh kan. Salih Muhammad nak bersungguh ke tak bersungguh. Saya minta maaf lah tuan-tuan, Salih Muhammad kita dalam keadaan bergerak macam ni. Salih Muhammad rumah saya dimasuki air. Saya boleh aja nak berhenti tepi jalan sebenarnya. Boleh je berhenti tepi jalan untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kuliah. Tetapi saya pun nak kena rush balik ke rumah saya sebab nak keadaan rumah yang dah dimasuki air. Jadi saya cuma buat juga live ni dalam perjalanan. Tapi bila buat dalam perjalanan ni, al-maklum sajalah ada gangguan internet dan sebagainya. Tak apalah, saya cuma sekadar yang mampu untuk kita buat. Saya nak minta maaf lah kepada pihak masjid walau buat dalam keadaan yang tak berapa nak cantik macam ni. Saya cuma walaupun hajat hati saya sebenarnya, saya nak pi ke masjid tu. Nak sallallahu alaihi wasallam buat program di masjid. Nak buat program di masjid. Tapi subhanallah takdir Allah mengatasi segala-galanya. Sebenarnya saya dah separuh perjalanan ni. Saya dah sampai ke nilai dah. Saya boleh jamak kasar dah sebenarnya perjalanan saya tu. Tapi subhanallah dalam elok sampai tadi sebelum keluar tadi ni hujan dah turun. Lepas tu rumah sebelah tu dah masuk air. Rumah sebelah tu dah banjir dah. Dekat saya tadi, lepas tu nak keluar kereta tak boleh. Sebab jalan dah naik air lah. Saya ambil motor, hujan waktu tu. Saya minta Rauf, alhamdulillah Rauf dia duduk di hotelnya di seberang sana jalan dia tak. Jadi tempat dia tak kena air. Saya redah banjir tadi ni, pergi parking motor dekat dengan masjid tepi jalan tu. Kemudian minta Allahumma salli ala Muhammad Rauf pergi ambil dekat situ. Saya cuma jadi pergi keluar lah. Tapi sempatlah semua angkat barang, tak tempat tinggi apa semua siap-siap dah. Lepas tu Salih Muhammad naik kereta. On the way nak naik tu, on the way dekat jalan tu, saya tengok Waze kita ni sepatutnya sampai pukul 7. Paling lewat pun 7 suku tadi. Tapi Waze duk tambah 5 minit. Saya tambah 10 minit, tambah 10 minit. Waktu tu dah kata 7.50 dah. Saya pun call ke masjid, saya kata ni, tak tahu pasal apa Waze duk tambah dah. Dah 7.50 dah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dia kata tak apa dah Ustaz sampai pukul apa pun kita ceramah. Saya kata pun okey lah. Tak ada masalah apa. Sampai lewat pun tak apalah kita ceramah juga Ustaz. Saya pun okey. Tak ada masalah apa. Elok sampai dekat dekat dengan nilai tu berhenti isi minyak. Isteri telefon beritahu kata rumah dah masuk air dah. Air dah masuk dalam rumah dah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tak apalah. Saya pun tiba-tiba pihak masjid telefon beritahu kata Salih ala Sayyidina Muhammad Ustaz kita kalau macam ni Ustaz kita buat online saja lah Ustaz. Kita buat online saja. Bila masjid kata buat online, saya pun rasa macam lega sikit lah. Sebab saya boleh patah balik untuk tengok. Rupa-rupanya dia kata Ustaz Syed nak masuk ke Shah Alam pun dah ada banjir kilat. Kemudian Allah Syed jalan-jalan pun dah
Banyak yang dah kereta-kereta yang dah stuck tepi jalan apa semua sebagainya. Jadi ni semua takdir Allah. Allah susun kat kita hari ni. Allah Rabbi saja tuan-tuan, takdir Allah. Bila dapat berita-berita macam ni, kita kata apa? Bagi kita ni alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Cumanya tak sempurnalah bila buat dalam kenderaan duduk bergerak macam tu lah tuan-tuan. Salih alaihi Muhammad. Ada gangguan-gangguan dia, internet tak apa nak elok, apa semua sebagainya. Saya minta ampun, minta maaf lah atas kelemahan pada malam ni. Salih alaihi Muhammad, insya-Allah nanti bila keadaan dah okey, saya akan saya susun balik program kita di Masjid Al-Ikhlas Section 13 yang saya sangat-sangat berhajat untuk pergi. Jadi bila Allah bagi nikmat kita kata alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Bila kita dapat ujian sikit, kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Macam mana pun keadaan dia, tak apa bagi kita insya-Allah. Tu kata Nabi SAW, ajaib orang beriman ni. Orang beriman ni ajaib. Kata Nabi SAW. Allahumma salli alaihi wasallam. Apabila dia diuji, dia bersabar. Apabila dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu baik untuknya. Bagi dia baik. Dan Allahumma salli alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad. Dan apabila dia diuji, dia dapat musibah, dia bersabar. Dan itu pun baik untuknya. Itu dia ajak kita macam tu lah. Jadi, insyaAllah, tuan-tuan, saya minta maaf sangat-sangat jauh di sudut hati saya. Saya minta ampun, minta maaf sangat-sangat kepada pihak masjid Salih Alaihi Muhammad di atas kekurangan penyampaian pada malam ni insya-Allah. Salih Alaihi Muhammad. Okey. Mari kita tengok yang ke-12 muka surat 116. 116. Cerita Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ni banyak pengajarannya. Kisah yang nak kita baca ni banyak pengajarannya. Kesaksian seekor dhab, yang ni bewak pasir itu, terhadap kerasulan Nabi SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW berada di sebuah majlis pernikahan salah seorang sahabat baginda. Ceritanya. Umar Khattab cerita, saya Syamad, Nabi SAW berada di sebuah majlis pernikahan salah seorang sahabat baginda. Jadi, bila kita ni tuan-tuan dijemput untuk majlis kenduri, Allahumma salli alaihi wasallam, kita wajib untuk pergi. Kita wajib untuk pergi. Jemputan walimah wajib untuk kita hadiri. Kalau kita tak mampu untuk hadir, kita tak boleh nak hadir majlis kenduri, kita wajib bagi tahu kita tak boleh nak pergi. Itu kita kena ingat, Salih Alaihi Muhammad. Di antara hak seorang mukmin kepada seorang mukmin yang lain ialah apabila dia jemput, maka dia kena hadir. Yang dimaksudkan itu ialah majlis walimah. Majlis kenduri. Kalau kita tak mampu, kita kena bagi tahu. Saya minta maaf, saya tak boleh nak pergi. Kalau saja-saja tak pergi, tak boleh. Dijemput, hukumnya berdosa. Sebab menghadiri majlis kenduri, walimah, hukumnya adalah wajib. Salih ala sayyidina. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak boleh nak pergi, bagi tahu. Bagi tahu. Ketika itu, ada seorang Arabi daripada kabilah Bani Sulaim datang setelah memburu dhab dan yang dia letakkan dalam lubang tangan bajunya untuk dibawa ke kenderaannya dan dia akan masak. Setelah itu dia nak makan. Ceritanya, orang Arabi ni dia baru lepas tangkap bewak dhab. Dia bubuh kat mana ni? Dia letak dalam lubang baju ni. Dia letak lengan baju ni, letak kat sini. Saya lihat cerita orang kampung ni, orang Padang Pasir ni. Letak kat dalam ni. Dia on the way nak pergi ke kenderaan dia, kat unta dia. Lepas tu dia tengok orang ramai-ramai duduk orang tu, tempat kenduri tu. Lalu dia tanya, apa ni, ada apa ni? Ni ada apa ni? Jenis orang Padang Pasir ni, orang Bedui ni kan. Ni ada apa ni? Dia kata, saya cuma mereka menjawab, inilah orangnya yang mengaku Nabi. Dia tunjuk dekat Nabi SAW. Ni ada orang ni. Dia ni Nabi ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia pun, apa dia buat, jenis orang Arabi ni, dia masuk celah-celah orang yang hadir tu, dia berkata dengan nada yang tinggi. Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, demi Lata, demi Uzza. Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Demi Lata, demi Uzza. Dia kata, salli ala Sayyidina Muhammad. Tidaklah kaum perempuan, salli ala Sayyidina Muhammad, mengerumuni seorang yang memiliki lorat yang bagus, yang lebih aku benci daripada engkau, dia kata. So, tak ada orang yang aku benci sangat lebih daripada engkau, dia kata kat Nabi SAW dalam majlis tu.
Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau bukan kerana kaumku memberi gelaran ajul, yakni orang yang terburu-buru dekat aku ni, tentulah aku akan segera membunuhmu dan ramai orang yang akan gembira kerana aku telah membunuhmu. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berkulit putih, berkulit hitam, berkulit merah dan sebagainya. Semua orang akan gembira. Kalaulah orang tak kata aku ni jenis tergesa-gesa terburu-buru ni, aku bunuh dah kamu, dia kata. Semua orang akan happy. Dia kata tuan-tuan, dalam ramai-ramai tu, manusia ramai-ramai kat tu, dia masuk celah-celah orang. Biadab tak ada orang. Tapi itulah perangai dia. Sebab tu kadang-kadang ada orang Arabi ni ataupun orang-orang Badui ni. Bila dia masuk majlis Nabi ni, para sahabat suka. Pasal apa suka? Pasal dia akan tanya soalan-soalan yang orang lain semua tak sanggup nak tanya. Dia masuk-masuk, dia ikut tanya, ikut suka depa, dia pun nak tanya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, dia panggil dia pun macam tu. Dia kata lagu tu, tuan-tuan. Sayyidina Umar pun ada waktu tu. Sayyidina Umar kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Da'ni aqtuluh. Dia kata, da'ni aqtuluh. Rasulullah, bagi aku bunuh aja dia ni, senang sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faqala Rasulullah SAW, Ya Umar, amma alimta annal halima kada an yakuna nabiyan. Nabi ni Allah sabarlah kalau saya lah duduk waktu tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya lah kan. So, bagi saya settle lah Rasulullah. Bagi saya settle lah Ustaz. Tolong pergi settle Ustaz. Keram aku kan. Kadang-kadang kita ni tak buat. Kan. Orang duk kata-kata kita dekat Facebook ke. Orang duk kata-kata dekat apa. Dekat komen-komen bukan-bukan ke. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang kata-kata tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni taklah balas balik. Tapi kalau orang nak tolong balas. Kita pun okey je. Kan. Kalau ada orang, Ustaz bagi saya tolong komen Ustaz. Komen lah kadang-kadang kita begitu kan. Salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Nabi ni, ya Allah, Rabbi, ya Allah, Rasulullah, salli ala sayyidina Muhammad. Bagi saya settle lah. Bagi saya settle lah kata dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Tapi apa Nabi SAW kata? Nabi kata, wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahawa orang yang paling lemah lembut hampir dapat menjadi Nabi? Kata Nabi SAW dekat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW pergi dekat orang Arabi tu. Dia kata apa? Sayyidina Muhammad, apa yang menyebabkan kamu berkata seperti itu dan engkau mengatakan yang tidak benar serta engkau tidak menghormati majlisku? Pasal apa kata lagu tu? Ni kami duduk dalam majlis ni. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa nak kata macam tu? Kata benda tak betul pula. Pasal apa lagu tu? Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW dekat orang Arabi tu. Dia kata apa? Dia jawab pula. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Oh, masih berani berkata-kata nah. Oh, menjawab nah. Lebih tu lah, lagu tu lah kot keadaannya. Oh, menjawab nah. Dia kata kat Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan nada sinis menghina Nabi SAW. Demi Lata dan Uzza, dia kata. Sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan beriman kepadamu. Orang kita duduk sini sana. Aku tak akan beriman kepadamu. Sallallahu alaihi wasallam. Melainkan jika dhab ini beriman kepada kamu. Oh, dia ambil dhab tu, dia lempak depan Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia buat dalam keadaan dia perli lah sebenarnya. Dia tahu lah hati dia. Dhab ni takkanlah nak beriman dekat Nabi. Takkanlah binatang ni nak bercakap. Kan? Tujuan dia buat tu sebab dia nak perli Nabi SAW. Dia nak challenge. Dia nak buat benda yang Allah tak mustahil. Salli ala sayyidina Muhammad. Benda tu boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mustahil benda tu boleh dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad. Oh, dapat mesej. Ayat makin naik lagi kat rumah saya tu. Oh, lagi nak kena pergi settle lah. Nak kena pergi angkat bagi tinggi. Terdoa lah nah. Nak kena masuk rumah lagi, nak kena angkat ayat bagi tinggi. Tapi sekejap lagi nak kena randu ayat dulu. Yang motor parking kat tepi jalan. Nak pergi rumah saya tak boleh nak lalu dah. Ayat dah tenggelam ayat. Sekejap lagi nak kena meredah banjir. Sekejap lagi nak balik ke rumah. Allah selamat tuan-tuan. Kita doa lah nah. Doa malam ni bagi Allah memudahkan urusan saya insyaAllah. Dia kata dekat Nabi SAW, dia kata Allah selamat. Oh, dia kata Ustaz Syamad, masih boleh berani berkata-kata, masih ni ya. Dia kata apa? Kalau ni dhab ni beriman, aku akan beriman dekat kamu. Salat Syamad. Lalu dia ambil dhab tu daripada tangan dia, daripada lubang tangan, dia lempak depan Nabi SAW. Jika dhab ini beriman denganmu, aku akan beriman kepada engkau. Dia kata gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW pun bersabda. Nabi kata apa?
Nabi kata, wahai Dhab. Nabi kata, ya Dhab. Tiba-tiba Dhab itu menjawab panggilan Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Fatakallama Dhab bilisanin Arabi. Bilisani Arabiyin mubin. Tiba-tiba Dhab itu bercakap dengan bahasa yang jelas. Bahasa Arab yang jelas. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Fasih. Dan difahami oleh semua yang hadir pada itu. Dia kata, aku menyambut panggilanmu dengan sepenuh hati, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah Rabbil alamin. Dia kata, aku menyambut perkataanmu, panggilanmu dengan sepenuh hati, wahai utusan Rabb bagi Tuhan sekalian alam. Baginda menjawab, baginda bertanya, siapakah yang engkau sembah wahai Dhab? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa man ta'budu ya Dhab? Siapa engkau sembah? Qala Allahul ladzi fis samai arshuhu wa fil ard sultanuhu wa fil bahri wa sabiluhu wa fil jannati rahmatuhu wa fil nari adabuhu. Dia kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, zat yang arasnya berada di langit, kekuasaannya di bumi, jalannya di lautan, rahmatnya di syurga, hukumannya di neraka. Baginda bertanya lagi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, faman ana ya Dhab? Aku ni siapa wahai Dhab? Lalu dia pun kata sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah anta Rasulullah Rabbil alamin, anta Rasul Rabbil alamin wa khatamul mursalin. Dia kata, engkau adalah sallallahu alaihi wasallam Rasul utusan Allah, Tuhan sekalian alam, penutup para nabi. Berbahagialah orang yang membenarkanmu dan celakalah orang yang mendustakanmu. Kata Dhab tersebut. Orang Arabi tadi tercengang-cenganglah dengan jawapan dengan jawapan Dhab tersebut. Lalu dia pun, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa engkau adalah Rasul utusan Allah. Demi Allah, aku datang kepadamu dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang paling aku benci melebihi engkau. Ketika ini engkaulah orang yang lebih aku cintai, bahkan lebih daripada bapakku, anak-anakku, bahkan diriku sendiri. Aku mencintaimu daripada dalam maupun di luar. Aku mencintaimu ketika sendirian dan ketika keramaian. Subhanallah. Ni orang Arabi. Bewak Dhab bercakap. Sekali je beriman tu. Jadi Nabi SAW orang yang paling dia cinta. Tengok orang musyrikin tu, bulan terbelah depan mata dia. Terbelah bulan dengan Nabi SAW. Ini. Hadha sihrul mubin. Ni sihir yang nyata. Subhanallah. Nak cari tengok Allah nak bagi hidayah. Rasulullah SAW pun sambung, kata apa, segala puji bagi engkau yang telah, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kamu melalui iku. Sesungguhnya agama ini tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripadanya. Agama ini tidak diterima selain daripada solat, dan solat tidak akan diterima melainkan dengan baca Al-Quran. Tunggu Nabi dakwah. Bila dia kata macam tu, agama ini tertegak dengan solat. Dan solat takkan berlaku, solat takkan sempurna melainkan dengan baca Al-Quran. Lalu Nabi SAW pun mengajar kepadanya surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Dia berkata, wahai Rasulullah, tidak pernah saya mendengar bentuk tasbih, bentuk basit dan bentuk rajaz, yang dibentuk syair Arab yang lebih baik daripada ini. Terus ajak ni. Fatihah, Qul huwallah. Lalu baginda bersabda, hai orang Arabi, ini adalah firman Allah, bukan syair. Betul kan? Dia kata, sesungguhnya apabila engkau membaca Qul huwallahu ahad ni sekali, maka engkau memperoleh pahala sepertiga Al-Quran. Kalau engkau baca 2 kali, engkau akan memperoleh 2/3 Al-Quran. Bila engkau bacanya 3 kali, maka engkau telah memperoleh seluruh pahalanya seperti engkau membaca seluruh Al-Quran. Ajak lagi fadilat baca surah Qul huwallah. Baca sekali sepertiga. Baca 2 kali, sebab tu Fatimah salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana Nabi SAW suruh baca nak tidur, baca sempurna Al-Quran. Baca sebiji Al-Quran. Macam mana nak baca seluruh Al-Quran? Baca 3 kali Qul huwallah. Dapat, kalau itu tak payah baca Quran lah Ustaz. Tiap hari kita baca Qul huwallah sudahlah, dah pahala saja. Tak sempurna lah, tak dapatlah kelebihan membaca Al-Quran dengan sempurna. Tetapi dapat kelebihan dia seperti macam orang buat sunat isyraq lah. Buat solat sunat isyraq, dapat pahala haji dan umrah sempurna-sempurna. Tak payah pergi haji lah Ustaz, buat sunat isyraq je lah. Tiap-tiap hari buat, dapat pahala pergi haji tiap-tiap hari. Bukan macam tu. Quran kena baca juga kan. Baik, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Arab itu kata apa? Sebaik-baik Tuhan, Tuhan yang menerima sedikit dan memberi yang banyak.
Baginda bertanya, apakah engkau mempunyai harta? Engkau ni ada harta tak? Tak ada Rasulullah, saya ni tidak ada orang daripada kabilah Bani Sa'id yang lebih miskin daripada aku. Dia kata. Lalu Nabi SAW kata apa kat para sahabat? Bagi kat dia, bagi kat dia. Kutip-kutip bagi kat dia. Para sahabat pun semua pekat-pekat kutip. Salih ala si Muhammad, pergi bagi kat dia. Dan dia berasa sangat gembira. Abdul Rahman bin Auf kata, Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki seekor unta yang ukurannya lebih kecil daripada bukh. Jadi unta yang terbesar dan berbonggol tunggal. Tetapi lebih tinggi daripada orang Arab ini. Unta itu dapat berlari kencang dan aku tak terkejar. Sebagai hadiah aku berikan kepadanya, sebagai hadiah yang diberikan kepadaku waktu perang Tabuk, aku mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikannya kepada orang Arab ini. Aku ada seekor unta besar, hebat. Aku nak bagi kat dia. Macam kita lah, dah kereta paling mahal sekali bagi. Rasulullah berkata, engkau telah menyebutkan ciri-ciri untamu, maka aku akan menyebutkan ciri-ciri unta yang engkau akan dapat di sisi Allah di hari kiamat nanti. Baiklah, katanya. Nabi SAW, engkau akan mendapat unta seperti diperbuat daripada mutiara putih. Kakinya diperbuat daripada permata berwarna hijau. Lehernya diperbuat daripada permata berwarna kuning. Di atasnya berdiri haudaj, yang di tempat duduk di belakang unta yang diperbuat daripada permata dan berlian. Ia membawamu menyeberangi tepian sirat dengan kelajuan seperti kilat yang menyambar. Oh, engkau cerita kat aku apa yang kau bagi kat dia. Tak apa. Aku nak cerita apa yang Allah akan bagi dekat kamu. Unta tu akan membawa kamu melintas titian sirat seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kilat yang menyambar. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhirnya dipendekkan cerita. Orang Arabi ni, salli ala sayyidina Muhammad, balik ke kampung dia dan orang-orang kampung dia nak keluar berjumpa dengan dia. Kamu nak pergi mana? Dia kata, aku nak pergi bunuh ni. Lelaki ni pun, geng-geng tu pun semua nak pergi perang Nabi SAW. Dia kata apa? Tak payah duk pergi. Aku baru je masuk Islam, mengikuti dia. Dan semua Allah SWT, tuan-tuan. Dan akhirnya seluruh pada kampung tu pakat-pakat masuk Islam belaka. InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga pada pihak masjid yang menganjurkan kuliah kita walaupun secara online. Pada saya minta ampun, minta maaf sangat-sangat disebabkan kekurangan pada malam ni. Salih ala Muhammad, saya pun Allah SWT cuba nak bagi yang terbaik dah. Tapi ala kulli hal dengan apa yang berlaku ni, saya minta ampun, saya minta maaf sangat-sangat kekurangan pada malam ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi lain masa dan ketika kita jumpa lagi. Terima kasih pihak masjid, terima kasih semua yang mengikuti. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'amin salatu wassalamu salil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna shinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih.